warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita sambung pengajian kita Bahrul Madhi jilid yang ke-15 bab yang ke-31, iaitu huru hara berperang dan menyatakan berbuat ibadah ketika dalam keadaan huru hara, dalam keadaan kacau bilau, dalam keadaan perang, al-harj, pembunuhan. Kita sampai pada masalah ke-156. Masalah berbuat ibadat dalam keadaan huru hara. Jadi maksud huru hara ni luas. Dalam yang kita baca sekarang ni, huru hara yang membawa maksud peperangan, pergaduhan, pembunuhan, persengketaan. Dan kita juga boleh bawa maksud dalam keadaan bala. Allah datangkan banjir, habis rumah tenggelam, kita dalam keadaan huru hara, dipindahkan sana pindah sini. Maka ada orang yang masih semayang, masih buat ibadat dalam keadaan dia ditimpa susah. Rumah terbakar, dia numpang rumah jiran nak sembahyang, dia tak sembahyang dalam rumah dia yang terbakar tu, ya. Dia kata aku nak sembahyang zuhur leha weh. Leha pun berilah izin, setengah leha kedekut pula. Surau dekat, pergilah sembahyang di surau, kata dia. Oh, ni leha kedekut, bukan leha dalam kelas ni. Lagi marah leha pula. Ada orang yang ditimpa dengan kesusahan, suami dia masuk penjara, tak tahulah dadah ke, tak vaksin ke, tak tahulah pasal apa. Maka tiap-tiap malam isteri ni bangun sembahyang, buat tahajud, buat hajat, buat tasbih, minta supaya Allah bagi kekuatan pada dia jadi isteri yang kuat, supaya Allah untuk memudahkan urusan dia. Jadi baik. Setengah orang bila banjir tak sembahyang, buat karaoke dekat pusat perempatan banjir. Ada yang rumah terbakar, duduk meraung tepi jalan sampai ke maghrib. Dia takut orang masuk dalam rumah dia, pergi duk selak sisa-sisa kayu yang terbakar, sebab dia ada simpan duit dia dalam tin Milo. Dia takut tin Milo tu orang jumpa, duk tunggu dia. Ada yang hak suami ni masuk penjara, suami ni kena tangkap lah apalah, isteri ni tak kuat, 2 bulan je kuat, masuk bulan ketiga ada pakwa baru dah ronda dengan pakwa baru, tak kuat. Sebab itu siapa-siapa yang ditimpa dengan perang atau bala atau susah, maka dia tetap melakukan ibadat. Maka kelebihan ibadatnya seolah-olah dia berhijrah dengan Nabi SAW. Jadi kita dulu tak sempat nak pindah sebab kita belum lahir lagi. Sahabat-sahabat hijrah daripada Mekah ke Madinah, kita tak tahu beribu tahun tak beranak kita pun. Maka jangan kita cakap untung sahabat Nabi dia mendapat pahala hijrah, saya tak ada pahala hijrah. Sekarang kan dapat pahala hijrah. Pahala hijrah Allah Ta'ala bagi susah. Anak 6, suami isap dadah, duit tak bagi, makanan tak ada. Masa itulah dia kena kerja. Masa itulah dalam bulan Ramadan pergi duk jual juadah, jual kuih, jual lauk, nak tampung rumah tangga. Tengah-tengah duk jual depan rumah, penguasa pula datang, lesen mana?
bergaduh dengan penguatkuasa pula, takkan depan rumah saya nak jual lesen. Apa benda lesen-lesen, saya ni orang susah. Oi, banyaknya. Tapi dia tetap sembahyang, dia tetap jaga maruah dia. Maka makcik ni dapat pahala macam berhijrah zaman Nabi dulu. Walaupun dia tak hijrah rumah, tapi dia dapat pahala macam pahala hijrah. Sebab itu kalau kita ni ditimpa musibah, masalah, sebenarnya Tuhan nak bagi pahala kat kita, tapi kita tak faham. Kita duk menyanyi lagu ni, alangkah malangnya hidupku, tiada tempatku mengadu. Kalau dah ada ayah dan ibu, takkan begini nasibku. Apa itu? Apa lah. Duk marah, duk malu, duk sedih, duk mengadu, tak bertempat lah, apalah, kejadah apa. Kita kalau mengadu dengan orang, dia sebut pada muka. Itulah kamu dulu aku dah cakap, jangan kamu nak juga. Nampak? Itu kalau ngadu pada orang. Tapi kalau ngadu pada Allah, ada Allah cakap macam tu. Allah tolong lagi. Allah nak kita mengadu pada dia. Jadi apa yang berlaku pada kita tu sebenarnya Allah nak bagi pahala. Ambil kesempatan tu. Baik. Sesungguhnya tabiat manusia apabila kena susah dan kesempitan daripada bala dan huru-hara, jadi masyghul lah dia dengan sebab susah dan bala. Masyghul tu apa? Sibuk. Jadi sibuk, ke hulu ke hilir, ngesahkan anak, susah hati ngesahkan isteri, susah hati ngesahkan duit hilang dalam bank. Okey, macam-macam. Susah hati batuk tak habis. Yang batuk tu tak usah hati, hak sebelah batuk tu susah hati. Tu pun masyghul juga. Zaman sekarang ni takut dengan batuk, padahal batuk ni sejak beribu-ribu tahun. Baik, kemudian dan lupalah ia atau berdalih ia dengan ada tiada kuasa berbuat ibadah, maka bertangguh-tangguhlah ibadah. Tak datang ke sembahyang ji, saya 2-3 hari ni badan tak semenyak tadi. Badan saya tak ada semenyak tadi. Badan tak semenyak menjadikan dia tak sembahyang. Okey, tak ada puasa ke non, tak sahur. Yalah, tak sahur pun tak menghalang untuk puasa. Kalau tak makan sahur kan hypo. Dah hypo belum? Dah makan, tak hypo dah lah. Tadi pukul 8 dah makan sebelum masuk kelas tadi. Ini perangai manusia. Dia jadikan apa alasan untuk menangguhkan dia berbuat ibadat. Alasan sibuk, alasan anak kecil, bela cucu, alasan kereta bateri mampu, macam-macam alasan dia. Nanti apabila hilang susah dan sempitnya, beribadatlah dia dengan sungguh-sungguh hati. Saya ni sekarang ni sibuk benar ustaz, bela cucu. Ini maknya mana? Mak dia dalam pantang. Jadi yang nombor 1 tu saya bela dulu. Berapa dah umur yang nombor 1 tu? 18 tahun. Kecil lagi lah. Itulah tak boleh tinggal. Itu dia 18 tahun baru habis SPM. Tak boleh tinggal di rumah. Bayangkan kalau budak tu 18 bulan. Alasan tak nak sembahyang, alasan tak nak menuntut ilmu tu kadang-kadang tak mau Sarawak. Ni perangai ni. Maka kata dia, apabila hilang susahnya dan balanya, bertambah-tambahlah lupanya lagi. Padahal berbuat ibadat waktu sempit, waktu susah, waktu huru-hara, besar fadilatnya, sebagaimana yang tersebut dalam satu hadis sahih an Maqil bin Yasar raddahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-ibadatu fil harji kal hijarati ilayya. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi, nama dia Maqil bin Yasar radhiyallahu an. Katanya dikembalikan hadis ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula berbuat ibadah dalam keadaan huru-hara besar fadilatnya,
seperti berpindah kepada aku. Orang hari ni bila datang huru-hara jangan beribadat. Jangan ibadat pula. Jangan datang sembahyang, masjid tutup. Pelik. Kita lagi sakit lagi sembahyang. Duduk susah sembahyang. Saya datang, tapi saya sihat, saya nak datang, tak boleh duduk di rumah. Yang tak payah datang ialah yang sakit. Yang sihat datanglah. Bukannya ada penyakit di masjid. Di pasar awak tak tutup, supermarket awak tak tutup dulu ni, masjid awak tutup. Bila kita cakap macam tu, di pasar ada beras, di pasar ada tempat untuk mentega darah, di masjid tak ada benda-benda tu. Sebab tu kita benarkan mereka pergi untuk cari makan. Mana besar makan ke sembahyang? Ada orang yang meletakkan mentega darah tu lagi besar daripada sembahyang. Sembahyang tu yang paling besar. Kita hidup ni bukan dengan sebab kita makan, dengan sebab Allah izinkan. Tapi dah ada orang yang mengatakan bahawa beras itulah yang boleh menghidupkan, tepung itulah yang boleh menghidupkan. Tak ada beras mati lah apa, tak ada makan mati lah apa. Ni orang yang koma pun lama koma tak mati-mati pun. Nasi tak makan, paprik tak makan, nasi Arab tak makan, elok je koma 6 bulan tak ada mati pun. Jadi jangan kita cakap bahawa dengan nasi itulah aku boleh hidup. Allah yang menghidupkan, bukan nasi yang menghidupkan. Yakni seperti orang-orang Mekah yang berpindah tinggal sama-sama aku di negeri Madinatul Munawwarah di dalam masa hidupku. Kerana adalah orang yang berbuat ibadat dalam keadaan huru-hara, keluar daripada kesusahan hatinya kepada ibadat, maka sudah begitu besar pahalanya. Subhanallah. Jadi kalau Allah Ta'ala uji kita dengan suatu ujian, sebenarnya Allah Ta'ala nak bagi kita pahala. Maka seronoklah, sebab pahala yang kita dapat tu berlipat kali ganda. Macam orang yang hijrah dengan Nabi daripada Mekah ke Madinah. Kalau kita duduk dalam hospital, semayang. Masalahnya nak semayang macam mana, Ustaz? Tangan saya ni ada jarum, dia memasukkan pula air lah, ubat lah melalui jarum tu, macam mana? Paksa jarum tu masalah, buka lah dia punya plaster dia lah, buka, ambil uduk, lepas tu tampal lah balik. Pun masalah. Bukannya suruh cabut jarum tu, cabut dia, tarik lapik tu saja, tutup lah balik. Nanti nurse marah nurse balik. Kita alasan tak nak sembahyang tu takut nurse marah. Garam benar nurse je. Nurse tu garam, Ustaz, tambahnya pakai baju biru tu lagi garam. Apa takut kata dia. Ni perangai kita. Takut pada Allah ke takut pada metron tu? Baik, kemudian masalah umat Muhammad tiada berhenti berperang sesama sendiri tak berhenti perang. Sejak bila? Sejak lepas Rasulullah wafat sampailah kiamat. Kerjanya perang tak habis-habis. Orang sibuk puasa dalam bulan Ramadan, dia orang pula sibuk nak berdebat. Orang sibuk tambahkan ibadat, orang Islam sibuk nak turun lutut dulu ke tangan dulu waktu sujud. Malu betul lah. Benda tu dah lama dah selesai, dua-dua Nabi ada buat. Terpulanglah kamu nak ambil mana? Mazhab Syafi'i pegang macam ni, mazhab nu pegang macam ni. Pulang, dua-dua boleh. Sebab apa dua-dua boleh? Sebab manusia ni saiz badan dia tak sama. Sihat dia sama tak? Sihat pun tak sama. Muda tak sama. Ahmad muda, tegap, elok. Maka dia nak turun sujud, lutut dulu lah. Dia muda, tegap. Mai pula Pak Lemang pula tua, ketok-ketok nak berjalan ni. Kalau dia turun lutut dulu, sembam dia, maka dia kena tampung tangan dia dulu turun. Paksa badan dia besar, big size.
Kalau turun lutut dulu, menggelewa dia turun. Lah tumbang pada orang sebelah, jatuh berderet, jatuh berderet. Sebab tu Islam ni mudah. Yang bagi susah kita. Tak boleh lutut dulu, tak boleh tangan dulu. Pasti payah. Padahal dua-dua boleh, tidak membatalkan sembahyang dan boleh dilakukan sebab ada dua-dua hadis Nabi ada buat. Sebab Nabi pun manusia biasa, dia pun pernah sakit tak? Jadi kita ambil lah. Kalaulah mesti lutut dulu yang turun, mesti. Macam manalah orang yang sakit lutut, yang badan besar, yang sakit pinggang, yang tua. Kalaulah tangan semua turun dulu, kan tak berapa cantik nampak dia. Semua pakai duk terekam belakang ni. Kena surah 2 tingkat, bergerak tingkat bawah tu. Pasal apa? Pasal duk terekam di atas tu. Sebab tu dia turun dengan tertib. Unta tu dia turun dengan tertib. Dia bukan menyundul je. Tu tertib. Sebab tu mazhab Syafi'i ni dia melihat kepada ketertiban dia, kecantikan dia. Yang turun terus menjunang tu pun boleh juga, tapi ada ketika dan sebab dia. Dua-dua boleh. Tu sadut gaduh. Duduk dia banyak lagi masalah umat Islam tu kena selesai. Antaranya ialah menyambut hari raya dalam keadaan pakai songkok dan singlet duduk melari. Itu masalah lah. Masalah. Duduk melari gede. Sepak lagi budak ni. Hari raya ni ibadat. Hari raya ni apa hukum? Ibadat tu. Takbir raya, mandi raya, baju raya, makan sebelum pergi sembahyang, balik jalan lain, pergi jalan lain, dengar khutbah, bermaaf-maafan, bersalam-salaman. Tu ibadat tu. Tengok anak bulan, takbir raya, bayar zakat sebelum khutbah, itu adalah ibadat. Hari raya bukannya kita ni boleh duduk menari gedek ni. Ya hak jantan, hak tua pula tidur, anak-anak ikan pakai duduk tidur atas dia semua ni. Apa motif dia ni? Apa motif video tu? Yang ketua dia tidur, yang anak-anak semua ni, anak muda ni hak solek je macam perempuan muka ni, pakai duduk atas dia, atas paha, atas badan dia pun apa tujuan ni? Patut diharamkan video tu. Haram terus video. Tak boleh macam itu. Kalau kita buka dalam hadis-hadis pun, bila ada anak-anak muda yang umur 15, 14, tak boleh kita duduk dekat rapat dengan dia, duduk raba dia. Tak boleh, walaupun dia jantan. Sebab kadang-kadang budak yang laki-laki yang umur 15, 16, 17, 18 ni, kulit dia lebih lembut pada anak dara ni. Kulit dia tu, liuk dia tu lebih lembut daripada anak dara ni. Walaupun dia jantan, kita jantan, syarak tak bagi sebab boleh jadi kod lain. Dah banyak dah benda kod lain yang dah berlaku. Jadi jangan kita duk ingat bahawa raya ni kerja dia nak menyanyi, nak seronok, nak menyanyi, nak seronok. Orang buat ibadat hampa duk kira menyanyi seronok daripada dulu sampai sekarang. Okey, kerja raya ni kerja menyanyi. Kalau tak ada lagu tak meriah. Orang meriahnya dengan pulun yang ibadat ni. Meriahnya raya ni sebab 10 hari terakhir ni surau cerah, masjid buka lampu, orang pakat datang sembahyang. Ni pergi tulis lah dalam masjid, dilarang tidur dalam masjid. Macam mana orang nak iktikaf? Galakkan sila tidur di masjid, kita iktikaf sama-sama. Ramai. Makan sahur percuma. Datanglah orang. Apa menu dia? Spaghetti, nasi Arab, gam, biryani, Syekh Amar. Lagi rata orang datang. Cari jalan macam mana nak imarahkan 10 yang akhir ni, lagi 6 hari dah. Tetamu yang datang pada kita ni lagi 6 hari nak balik. Takkan nak biarkan dia duduk tepi pintu tu, duduk tengok tuan rumah ni tak nak layan aku ke? Aku dah nak keluar ni, tak nak nyembang aku ke? Kita ni bila tetamu nak balik, apa kita buat? Kalau di rumah kita lah,
tetamu tu dah numpang beberapa hari, dah nak balik, apa kita buat? Kita pun sibuk sekali, nak bungkus sana, nak bungkus sini, nak kirim dekat orang itu. Kita pun sibuk. Jarang tetamu tu dah balik, kita menung tengok TV. Eloklah balik pun nyemok gitu dia. Jadi jangan buat macam tu pada Ramadan. Eloklah balik pun nak makan pun susah. Dia marah tu. Jadi jangan macam tu pada Ramadan. Ramadan ni kita kena layan dia. 6 hari lagi dia nak pergi ni, apa yang patut aku layan dia? Ramadan dia bawa Quran. Kalau gitu aku nak habiskan Quran. Masalahnya semalam dah dapat khatam Quran ustaz. Oh, itu dia. CJ dah dapat dah, telekung pun dah dapat. Itu makcik tak ada dah baca Quran dah. Ini kesilapan. Walaupun dah khatam, baca lagi. Atau kalau baca lagi, siapa nak pergi telekung? Astaghfirullahalazim. Bulur betul telekung ni. Pergi ke Maidin, belilah nahak mahal dan nahak murah madah. Kita baca bukan sebab telekung, kita baca sebab bulan Ramadan ni bulan Al-Quran. Okay, kurangkan tidur. Tidur sat ya. Ramadan dah nak pergi, nak berjaga kejap. Keluar dari rumah tengok bintang, keluar dari rumah tengok langit. Pukul 1:30 tengok ada tak tanda-tanda Lailatul Qadar. Memang tak ada lah, tak tahu yang mana satu. Ada yang kata langit cerah, bintang tak ada. Ada yang kata bulan nampak tapi kecil je bulan tu. Ada yang kata bulan tu besar setengah macam mangkuk. Macam-macam tuan-tuan, wallahu a'lam. Tengok bintang, tengok bulan, ya Allah Lailatul Qadar. Dia pun masuk dalam rumah sambung tidur, tak guna juga. Ataupun duduk atas tangga tengok bulan, tak guna juga. Pergilah semayang, taubat banyak-banyak. Masalahnya opah memang nak semayang ustaz. Semayang masalahnya. Opah datang uzur pula, ya Allah. Hai, umur 68 uzur lagi, itulah katakan. Opah cocok yang ketiga hari tu, lepas cocok tu keluar, kata dia. Oh sudah, kalau gitu opah boleh nikah lain lah opah. Kalau opah uzur tak boleh semayang, zikir apa, istighfar apa, doa banyak-banyak apa, buat. Duit ada lah apa, duit ada. Opah transferkan duit tu pergi kat masjid. Sekarang semua online belakang ni, pergi transfer dekat surau, transfer kat Barakah boleh. Sedekah satu hari RM10, sehari RM10, lagi 6 hari baru RM60. RM1 dah sudah ustaz, RM6. RM1 sehari, berat kan? Mudah-mudahan malam kita sedekah tu, malam Lailatul Qadar, pahala kita sedekah macam sedekah RM1 83 tahun. Jadi lah, daripada duduk beroloh tidur, nengok bola, kalah pula tu. Baik, kemudian sesungguhnya ini satu daripada mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana sebelum wafatnya telah dikhabarkannya barang yang tersebut dalam hadis. An Thauban qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza wudi'a as-sayfu fi ummati lam yurfa' anha ila yaumil qiyamah. Daripada Thauban, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila dipancung dan dihunuskan pedang kerana memerangi umatku, tiada terangkat, yakni tiada berhenti daripadanya sampailah hari kiamat. Bila bermulanya pedang diangkat sesama orang Islam selepas kewafatan Rasulullah, maka tidak akan berhentilah pedang tadi terhunus sampailah hari kiamat. Maka umat Islam akan bergaduh dengan sesama umat Islam. Okey, hadis yang kita baca ni adalah hadis yang hasan lagi sahih. Baik, bab yang ke-32.
ba ma jaa fittikhadhi sayfin min hashabin fil fitnah. Bab yang datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan mengambil pedang daripada kayu dalam fitnah. Sampai macam tu sekali. Kalau bergaduh sama-sama Islam, jangan duk ambil pedang mesti standby kayu pedang sudah. Tak jadi apa. Punya tak bagi bergaduh. Tapi kita hari ni gaduh berebut kuasa. Orang bawah ni tak bergaduh. Orang bawah elok ya, nuhak di atas tu. Nak jadi Perdana Menteri berpuluh-puluh tahun. Yang dah jadi nak jadi lagi. Yang dah merasa berpuluh tahun tak puas nak jadi lagi. Yang tak jadi nak jadi lagi. Lah, yang tak pernah jadi pun cuba try tak masuk. Dia ingat seronok kot nak jawab di hadapan Allah ni. Kita nak jawab periksa pun takut. Akak-akak abang-abang ni tiap-tiap hari datang kelas. Seronok tak? Seronok pasal tak ada periksa. Cuba minggu depan ujian periksa, taubatlah home tak datang. Yang datang ke Pasum dia seorang datang. Tu pun tak jawab soalan, kertas kosong je bagi. Aduh. Itu baru setakat periksa. Belum lagi periksa depan Tuhan. Disoal depan Tuhan. An Udaisah binti Uhban bin Sayfi al-Ghifari qalat jaa Ali bin Abi Talib ila Abi Fada'ah ila al-khuruj ma'ahu faqala lahu Abi inna khalili wa bana ammaki wa bana ammika ahida ilayya idha ikhtalafa an-nas an attakhidha sayfan min hashabin faqad ittakhaztuhu fa in syi'ta kharajtu bihi ma'aka. Qalat fatarakahu. Hadis yang hasan. Lagi gharib daripada Udaisah binti Uhban bin Sayfi al-Ghifari. Datang Ali bin Abi Talib kepada bapakku, maka diajaknya akan dia keluar khuruj beserta dengannya. Maka berkata baginya bapakku kepada Sayyidina Ali, kata dia, bahawasanya kekasihku dan anak pak saudaramu beri janji kepadaku, apabila berselisih orang-orang bahawa aku ambil pedang daripada kayu, maka sungguhnya telah aku ambil akan dia. Maka jika engkau kehendak keluar dengan aku dengan dia, maka ditinggalkan akan dia. Hadis yang hasan lagi gharib. Satu hari berlaku peperangan antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah. Sayyidina Ali datang ke rumah dia, mengajak kepada sahabat Nabi ni, mengajak dia supaya untuk pergi perang. Uhban bin Safi. Bila Ali kata jomlah join aku, kata kawan ni, aku ni dah dengar daripada kekasih aku. Siapa dia kekasih dia? Nabi Muhammad, yang juga anak pak saudaramu. Nabi Muhammad dengan Sayyidina Ali kan sepupu. Anak pak saudara kamu, maknanya siapa? Nabi Muhammad. Dia pesan pada aku, kalau berlaku berselisih orang Islam, kamu standby pedang kayu. Jangan standby pedang besi, pedang kayu. Kata dia, aku dah standby dah. Kalau kau nak ajak aku join perang boleh, aku bawa pedang kayu. Maka Sayyidina Ali meninggalkan laki-laki ni. Tak apalah, handuklah di rumah, tak payah perang dengan aku dah. Macam tu sekali. Dia nak cerita kepada kita, kalau orang di atas bergaduh, kita hak di bawah ni jangan join. Lama-lama mereka tak ada geng untuk join. Lah main kedai kopi, minum teh tarik. Yang mereka terus-terusan bergaduh di atas tu sebab apa?
Hak di bawah ni, supporters ni, dia support betul. Suruh tunjuk perasaan, pergi. Suruh pakai baju kuning, pergi. Suruh pakai baju merah, pergi. Suruh tidur tengah jalan, pergi. Mereka tidur tengah jalan, allow mereka jalan. Ni hak baruah duk tidur tepi jalan ni, allow berapa? RM50. Jadi bila supporters ni banyak, maka selama itulah boleh hidup orang-orang di atas ni. Cuba hak di bawah ni buat bodoh. Main ceramah pun 2 orang. Main mengundi pun hilang wang pertaruhan, tak ada apa. Ini sikap dia. Jangan terlibat dengan, jangan sokong bila bergaduh. Mereka nak bergaduh, lantak mereka. Kita yang di bawah buat hal masing-masing. An Abi Musa an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fil fitnah kassiru fiha fasiyakum wa qatta'u fiha awsarakum wazzamu fiha ajwafa buyutikum wa kunu kabni Adam. Hadis hasan lagi sahih daripada Abi Musa al-Asy'ari daripada Nabi SAW bercerita tentang fitnah. Patahkan kamu padanya anak-anak panah kamu kalau kamu bergaduh sama-sama Islam. Patahkan busur anak-anak panah tu, patahkan. Dan kerat padanya akan tali-tali busur kamu, putuskan tali tu, tak boleh nak manah dah. Dan lazimkan kamu padanya duduk dalam rumah, dan jadilah kamu macam anak Nabi Adam yang tak ada niat nak bunuh pun saudara dia. Begitulah Nabi ajar bila berlaku pergaduhan sesama orang Islam. Ada anak panah, patahkan. Ada tali busar dia, putuskan tali dia dan duduk dalam rumah. Kalau mereka serang rumah kamu, jadi macam anak Nabi Adam, tak lawan. Apa nak tikam, tikam. Mati ya tayar, mati juga. Tapi aku nak mati macam anak Nabi Adam masuk syurga. Aku tak nak bergaduh sama-sama hampa. Subhanallah. Hadis sahih. Dia tak galakkan kita gaduh. Jangan join. Baik, ketahuilah wahai saudaraku, sebelum Nabi kita wafat, telah dikhabarkan oleh setengah daripada sahabatnya akan berlaku selepas kewafatan baginda. Antaranya ialah perselisihan yang besar antara sahabat-sahabat Nabi dan lain-lainnya. Nabi cerita selepas dia mati akan berlakunya perselisihan sesama sahabat-sahabat. Kalau sahabat pun berselisih, kita musibat, bukan sahabat lagi boleh berselisih. Berselisih kita ni buat apa? Semua benda boleh berselisih. Masalah daun pandan, keluar belakang rumah, daun pandan hilang 2 helai. Mana pula daun pandan aku ni? Rupanya jiran sebelah ngambil. Nak masak bubur kacang hijau, tak minta izin, hantar bubur kacang. Daun pandan tu kamu punya lah, aku ambil lah. Lupa nak minta izin. Dia ambilnya simbah dekat muka ni. Pak saya daun pandan. Itu belumlah masuk lain lagi. Orang kita ni bak buka puasa ni daripada dulu sampai sekarang. Kerja dia ialah tapau. Belum orang makan lagi dia tapau dah. Orang tu tengok je, kenapa ambil dulu? Ni nak makan lepas sembahyang tarawih. Tapi dia pun makan juga. Dah lah dia ambil cilok daripada situ, dia makan di situ pula. Yang 8 orang tengok, lauk tinggal kepala je ke? Ini pun perangai dia. Tak boleh nak selesai masalah. Tak boleh nak selesai. Bukan setakat ayam, ikan tu.
share pun dibawa balik, dibawa flash siap daripada rumah. Aduh, orang buat untuk sama-sama kita makan, tapi begitulah. Ada yang turun daripada sembahyang tarawih, satu talam hilang. Dulu-dulu kalau kita tengok di masjid, makan kurma dulu, habis sembahyang maghrib baru makan nasi. Turunlah apa-apa ni nak makan nasi, satu talam, dua talam lebuh, tinggal nasi je. Nangis opah. Udahlah awak tak makan pada pukul 6, teringin makan sayur rebung ni, udah lebuh. Besok malas puasa. Esok nak makan tengah hari sayur rebung, mengidap menor rasanya. Ada yang sanggup curi, tu mencuri tu. Mencuri tu. Sehari sembahyang tarawih, halah, ingat Allah nak terima kan? Halah. Makanan yang makan kita ni diambil tanpa izin, tanpa restu, tanpa redha. Jaga-jaga tuan-tuan. Nampak macam benda kecil, cilok-cilok ni, tapi cukup besar kesan dia. Sebab tu puasa kita tak mengubah amalan kita. Hati tetap jadi kotor, sembahyang tetap jadi khusyuk. Hati kotor tu apa? Bukan dengki saja, merasakan diri lebih baik pada orang, merasakan dia tu lebih mulia pada orang, lebih hebat daripada orang. Itu hati kotor. Kesan daripada makanan yang tak bersih yang kita telan tu. Sebab tu hati-hati ni. Sebaik dia Al-Barakah ni tak ada macam tu. Nah, alhamdulillah lah, mudah-mudahan hati bersih lah semua ni. Kalau ada, jaga tuan-tuan. Kita nak sembahyang diterima. Apa salahnya kalau masak nasi sendiri, rebus telur, goreng telur, cukup. Daripada kita mencuri. Ikan bilis pun ada, ambil segenggam, lempar dalam kuali tu, boh cabai kering sikit, bersin kita, selesai masalah. Makanlah kita. Lebih baik daripada pi cilok lah orang. Lebih baik lagi tu. Ni dah dekat-dekat nak habis Ramadan ni. Okey, berhati-hati kita ni. Jangan sampai makan kita punya pasal berselisih sama-sama kita, akibatnya amalan sebulan kita tu ditolak kerana busuknya hati perut kita, riaknya kita, takaburnya kita, kerana kesan daripada makanan yang tak ikhlas yang diambil tadi ni. Baik, kemudian maka perselisihan itu sampai membawa kepada berbunuh-bunuhan, berperang-perangan, bermati-matian sama-sama muslim beberapa banyak. Maka pada masa itu Nabi memberitahu kepada setengah sahabatnya yang demikian, diberi pesannya lagi, apabila berlaku perselisihan itu, eloklah jangan sahabat-sahabatnya memasukinya, dan jangan masuk campur perang sama-sama Islam, dan boleh dibinasakan senjata daripada pedang dan lainnya, supaya terlepas diri daripada memasuki peperangan sesama umat Islam. Itu yang Nabi pesan. Bila yang di bawah tidak memihak, maka secara mati, secara automatik peperangan tadi akan berakhir. Tetapi selagi mana yang di bawah ni menyokong, selagi itulah peperangan akan berlanjutan. Maka macam mana nak cari jalan yang di bawah ni support? Maka ditimbulkan setiap hari isu-isu untuk membangkitkan kemarahan orang yang di bawah, supaya orang bawah ni sentiasa ingat kita nak bergaduh. Sedangkan yang bergaduh di atas tadi, keretanya cermin gelap, yang supporters di bawah ni spek mata je gelap. Depa rumah banglo besar-besar, kita duk sewa rumah 300 sebulan, atap zinc, sekali hujan turun tak dengar apa. Depa bawa isteri depa berjalan luar negeri, kita berjalan Maidin tu pun tunggu setahun sekali. Berhati-hati tuan-tuan dengan orang yang di atas ni.
okey, mereka bersorak bertepuk, tai kita dapat, tai ayam kita dapat, ayam tu bawa balik. Baik, Nabi pesan lama dah benda ni. Maka itulah hadisnya telah dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi an Udaisah binti Uhban bin Saifi Al-Ghifari qalat jaa Ali bin Abi Talib ila Abi Fada'ah ila al-khuruj ma'ahu. Diriwayatkan daripada seorang perempuan yang menjadi anak bagi seorang sahabat Nabi namanya Udaisah binti Uhban bin Saifi Al-Ghifari. Nama perempuan ni Udaisah. Jarang kita dengar nama ni. Okey, jadi siapa yang nak dapat anak lagi ni, mana nak tahu, nikah-nikah dapat anak. Okey, namanya Udaisah. Okey, umur 70. Kalau Tuhan nak bagi, okey, umur 70 mengandung. Aduh ni sentiasa nak tidur pun aduh. Jadi berhati-hatilah anda mampu mengubahnya. Telah datang baginda Ali bin Abi Talib yang telah diangkat orang menjadi khalifah bagi Nabi, datanglah kepada bapaknya Udaisah yang bernama Uhban radhiyallahu an. Lalu diajaknya, bapakku keluar berperang bersama-sama dengan Sayyidina Ali, pergi menghentam orang yang memeranginya pada masa dia diangkat menjadi khalifah. Dan orang yang mau menghentam baginda Ali pun termasuk dalam kalangan sahabat Nabi juga. Sayyidina Ali sahabat, yang berperang dengan dia pun sahabat. Jadi Uhban ni bila dengar ni Ali berperang dan dia ngajak pula untuk Uhban berperang, apa jawab Uhban pada Sayyidina Ali? Faqala lahu abi, maka berkatalah kepada dia oleh bapakku, inna khalili, sesungguhnya kekasihku, wa bana ammika, dan juga anak bapa saudara kamu, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berperang pada aku. Ahida ilayya, kata dia, idza ikhtalafan nas, apabila berselisih orang, yakni tiada bersetujuan fikiran dan kemahuan antara muslimin, sampai anittakhidha saifan, sampailah mau membawa kepada berbunuh dan berperang, maka janganlah kau sediakan senjata bagimu. Sekiranya ada senjata daripada pedang dan lain-lainnya, pecahkan pedang kamu, dan engkau ambil kayu, ukir-ukir buat pedang mainan. Itulah pesan Nabi kepada aku. Maka sekarang, kata bapa aku, engkau sedang berselisih dengan Muawiyah, dan aku telah buat macam mana yang Nabi suruh aku buat. Aku telah perbuat senjata aku daripada pedang kayu. Sekiranya engkau berkehendakkan aku keluar berperang sama engkau, boleh, dan aku akan keluar membawa pedang kayu seperti mana yang Nabi pesan. Bila didengar oleh baginda Ali akan perkataan bapakku, Sayyidina Ali pun meninggalkan bapakku. Hadis yang kita baca ni hadis hasan lagi gharib. Masalah 159. Duduk tinggal di rumah dengan sentiasa di dalam waktu fitnah. Jadi bila berlaku huru-hara, bergaduh, berperang, kita jangan masuk campur. Sesama Islam. Ni yang cerita ni apa ni? Sesama Islam, nah. Okey, baik. Maka dengan hadis tadi menunjukkan bahawa umat Nabi Muhammad apabila berlaku fitnah, berselisih pendapat dan berselisih kemahuan antara muslimin, jangan masuk beramuk di dalamnya. Jangan kita ni. Sebab apa? Benda ni akan jadi besar. Sebab apa? Sebab bila ramai join, dia jadi apa? Jadi hebat. Cuba 2-3 orang je join, tak jadi apa.
Tapi manusia ni, dia nak bagi ramai join tu, apa dia buat? Bagi duit, bagi makan, bagi seronok. Maka ramailah join. Join tu sebab apa? Bukan sebab pandai, sebab nak duit. Dapat sehelai t-shirt, topi satu, duit RM50. Dia ada kepala dia pula. Kepala ni pula pi buat melancong ke, pi Danau Toba ke, okey, tak pun pi kursus dalam hotel ke, bagi hotel seorang sebilik 2 orang, oh bangga habis dah. Inilah cara dia macam mana nak tarik orang di bawah. Akhirnya ramailah pengikut. Ramailah. Mereka ikut tu bukan dengan perjuangan yang sebenar. Ikut tu dengan seronok, tak ada kerja, boleh berjalan, boleh duduk di hotel, boleh makan, boleh minum. Itu saja. Makan kata dia, jikalau ada bersenjata pula, hendaklah dibinasakan. Dan maulah duduk di rumah saja, jangan keluar-keluar. Kalau berperang sama-sama umat Islam. Dan jikalau datang orang nak membunuh kamu, jangan dilawan oleh mereka. Kita duduk dalam rumah, dia orang lompat pagar nak bunuh kita pula. Tu salah lawan. Nak bunuh-bunuh. Jadi macam anak Nabi Adam. Dibunuhnya, dia tak melawan. Dia kata, buat apa aku bunuh kau? Selagi aku bunuh kau, aku masuk neraka pula. Engkau nak bunuh aku, bunuhlah, aku masuk syurga. Mati dia. Bila dah mati baru menyesal. Macam mana nak tanam mayat? Ni bunuh tak menyesal. Dah dibunuh baru menyesal. Tu pun menyesal sebab tak tahu nak tanam. Mai burung bergaduh-gaduh depan dia. Baru dia menyesal. Hena betul aku ni. Burung mengajar aku cara nak tanam orang. Akibat daripada pembunuhan yang pertama dalam dunia tu. Daripada situ dah orang duk belajar. Berapa banyak saham dia dapat. Tiap-tiap kali berlaku pembunuhan, saham tu dapat pada anak Nabi Adam tu. Sebab dia yang ajar bunuh yang pertama. Nah, tak pasal tuan-tuan. Baik, kita sambung lagi besok insya-Allah. Duduk di rumah ketika berlakunya fitnah, dan kita akan baca besok juga insya-Allah tanda-tanda kiamat. Jadi besok kelas kita bermula jam 9 pagi. Okey, kita nak baca panjang hadis tentang tanda-tanda kiamat. Sekadar itu sahaja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.